Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pernah melakukan apa-apa kezaliman dari segi maruah atau apa yang lain terhadap mana-mana saudaranya Islam, maka adalah dia minta maaf pada hari ini juga. Sebelum datangnya hari yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham, pada hari itu segala perhisapan hanyalah ke atas pahala dan dosa. Sekiranya kezaliman itu ada apa-apa pahala, maka pahala itu berkadar dengan kezalimannya, diambil dan berikan kepada si yang dizalimi, dan sekitar pezaliman tidak mempunyai apa-apa pahala lagi, maka dosa orang yang dizalimi berkadar dengan kezalimannya akan ditanggung ke atas pezalim. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pernah melakukan apa-apa kezaliman dari segi maruah atau apa-apa yang lain terhadap mana-mana saudara yang Islam, maka hendaklah dia minta maaf pada hari ini juga, sebelum datangnya hari yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Pada hari itu segala perhisapan dan dilakukan ke atas pahala dan dosa. Sekiranya pezalim itu ada apa-apa pahala, maka pahalanya itu berkadar dengan kezalimannya, diambil dan diberi kepada si yang dizalimi. Yang sekiranya pezalim tidak mempunyai apa-apa pahala lagi, maka dosa orang yang dizalimi berkadar dengan kezalimannya akan ditanggung ke atas pezalim. Bukhari. Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu kata, Rasulullah SAW bersabda, riba yang paling buruk sekali ialah mencemar maruah saudara Islam, yakni mencemarkan kemuliaannya dengan apa-apa sekalipun, seumpama mengumpat, memandang hina terhadap melakukan dan seumpamanya. Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, riba yang paling buruk sekali ialah mencemar maruah saudara Islam, yakni mencemar kemuliaannya dengan apa-apa sekalipun, seumpama mengumpat, memandang hina terhadapnya, melakukannya dan seumpamanya. Tarbani Jamizah. Keterangan mencemar maruah seorang Islam dikatakan sebagai riba yang paling buruk ialah kerana sebagaimana riba merugikan seorang dengan mengambil hartanya dengan cara tidak benar, maka demikianlah dengan mencemarkan maruah seorang Islam, kemuliaan iaitu air mukanya dijatuhkan. Sebab itu kemuliaan seorang Islam itu lebih berharga daripada hartanya, maka mencemar maruahnya dikira sebagai riba yang terlebih buruk. Faridul Qadir dan Ba'uzah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, antara dosa besar yang paling besar ialah mencemar kemuliaan seorang Islam tanpa hak. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, antara dosa besar yang paling besar ialah mencemar kemuliaannya seorang Islam tanpa hak. Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyorok barang dengan tujuan menaikkan harganya ke atas orang-orang Islam, maka dia ialah pendosa. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyorok barang dengan tujuan menaikkan harganya ke atas orang-orang Islam, maka dia ialah pendosa. Musnad Ahmad Muzawai. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyorok barang makanan daripada orang-orang Islam yang tidak menjual walaupun diperlukan, maka Allah SWT akan kenakan ke atas mereka penyakit kusta dan kepapaan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyorok barang makanan daripada orang-orang Islam yang tidak menjual walaupun diperlukan, maka Allah SWT akan kenakan ke atas mereka penyakit kusta dan kepapaan. Ibnu Majah. Terangan maksud orang menyorok ialah orang menahan bijiran dan bahan makanan daripada dijual kepada orang Islam semasa bahan-bahan itu tidak didapati secara umum dengan tujuan untuk menunggu harga mahal. Muzalul Haq. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin ialah saudara kepada seorang mukmin yang lain. Oleh itu tidak halal bagi seorang mukmin yang membeli di atas pembelian saudaranya, dan demikian juga tidak halal dia meminang di atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu melepas pinangannya. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin ialah saudara kepada seorang mukmin yang lain. Oleh itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya, demikian juga tidak halal dia meminang di atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu melepas pinangannya. Terangan pembelian di atas pembelian antara bermaksud salah satu daripada ialah telah berlaku jual beli antara penjual dan pembeli.
Orang ketiga datang dan berkata kepada penjual, batalkanlah jualan kamu wahai si fulan, dan jualah kepada saya. Nawawi. Untuk beramal dengan hukum hakam agama dan muamalat adalah bertanya kepada para ulama. Pinangan di atas pinangan pula membawa maksud seorang telah meminang mana-mana perempuan dan pihak perempuan pun telah bersetuju. Kemudian datang lelaki lain ketika dia tahu pinangan itu, maka tidak patut dia menghantar pinangan kepada perempuan tersebut. InsyaAllah.